Bertemu kembali rentasan berita edisi 1337 bersama saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama. Tai Hok Gai dibatalkan. Tahniah Kerajaan Malaysia. Perikatan Nasional menggelabah hilang modal fitnah. Tun Mahathir kini menegak benang basah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam satu Ramadan. Kerajaan tidak akan sesekali menyokong sebarang penganjuran program lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT dalam negara ini. Pembukaan sebuah bar yang mahu menampilkan persembahan Thai Hot Guy bagi tujuan promosi dilihat mempunyai elemen dalam mempromosikan budaya hedonistik, lucah dan seks bebas yang dijadualkan berlangsung di Privacy Club Tun Razak pada 30 Mac ini bertempat di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Bagaimanapun penganjuran acara tersebut telah menerima tentangan hebat pelbagai pihak yang mendesak agar ia dibatalkan. Tahniah diucapkan kepada Menteri KDN Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dan Menteri Agama Malaysia Madani Datuk Setia Dr. Muhammad Naim Mukhtar yang membuat keputusan tepat mengarahkan agar program jijik tersebut dibatalkan. Menurut laporan, program tersebut tidak mendapat permit hiburan dan lesen restoran tersebut juga telah tamat tempoh sejak 2021. Pemuda Amanah Nasional turut membantah keras penganjuran acara berkenaan dan memandang berat penganjuran acara sebegini sebagai satu yang menjijikkan, biadab serta tidak menghormati sensitiviti majoriti masyarakat Malaysia, apatah lagi diadakan dalam bulan suci umat Islam di negara ini. Acara sebegini seolah-olah ingin membawa anasir kebebasan keterlaluan yang songsang ke dalam negara kita. Pihak Pemuda Amanah Nasional akan menghantar satu surat bantahan kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL untuk segera menguatkuasakan larangan acara terbabit serta acara seumpama ini pada masa akan datang. Pemuda Amanah Nasional percaya kerajaan melalui Kementerian Dalam Negeri KDN dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL akan mengambil langkah-langkah tegas menangani hal ini, tegas Ketua Pemudanya Senator Muhammad Hasbi Muda. Tahniah anak muda, cakna dan tegas dalam menjaga sensitiviti masyarakat madani. Masihkah anda ingat program Kedah Fashion Week kecoh satu Malaysia apabila model tidak berpakaian baju dalam yang berlaku di negeri PAS pemerintah? Mustahil untuk kita melupakan semua itu. Berbanding dengan program Thai Hot Guy, program ini belum lagi berlaku, tetapi kerajaan Malaysia bertindak pantas mengambil tindakan bagi membatalkan terus program tersebut secara total. Ia bagi menghormati bulan Ramadan, mengawal budaya lucah, menjaga moral dan akhlak rakyat Malaysia daripada dirosakkan oleh budaya songsang itu. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Wang Semaju, Superintenden Asy'ari Abu Samah berkata mereka telah memberikan amaran keras kepada penganjur dalam pertemuan pada awal petang semalam. Amaran keras telah diberikan oleh pihak polis kepada pihak penganjur agar program tersebut tidak diteruskan dan dibatalkan. Pihak penganjur dan pengurusan akur untuk membatalkan program tersebut dan tiada sebarang program atau aktiviti yang tular sebelum ini akan diadakan, katanya. Bagaimanapun, katanya, polis akan terus membuat pemantauan ke atas premis tersebut dan akan mengambil tindakan tegas sekiranya berlaku pelanggaran undang-undang. Sejurus selepas itu, Privacy Club Tun Razak memohon maaf kepada orang ramai susulan kontroversi melibatkan acara pembukaannya yang dijadualkan minggu depan. Kelab malam di Kuala Lumpur itu berkata mereka menghormati sensitiviti agama negara ini dan tidak akan melanggar undang-undang yang telah ditetapkan. Kami sekali lagi memohon maaf atas segala kesulitan yang berlaku dan atas dasar menghormati sensitiviti kaum dan agama, program tersebut telah dibatalkan, katanya. Dengan ketegasan pihak berwajib dan kerajaan Malaysia, program berkenaan telah berjaya dibatalkan dan pihak penganjur akur dengan arahan terbabit.
Namun apa yang janggal adalah apabila ada pihak yang mendakwa kononnya pembatalan itu adalah hasil desakan mereka. Hairan melihatkan Walaun dan penyokong Perikatan Nasional berkempen tanpa rasa berdosa demi memburukkan Perdana Menteri dan Kerajaan Perpaduan dengan isu ini. Sebagai ibu bapa, kita tidak mahu anak-anak kita terdedah dengan perkataan dan gambar yang melibatkan kelucahan melampau. Tapi itulah yang disebarkan oleh parti yang berlabelkan Islam. LGBT ini antara perkataan kempen yang dijadikan senjata politik kalian sejak Kerajaan Perpaduan ditubuhkan. Jadi jangan rasa pembatalan program ini adalah atas jasa anda yang hanya mahu menjuarai isu dan dilihat kononnya sensitif dan berjasa. Hakikatnya, kalian hanya tahu menangguk di air keruh. Ketika berlakunya peristiwa Kedah Fashion Week, perlakuan lucah seorang pelawak wanita yang menanggalkan pakaian serta tudung di sebuah restoran di Kuala Lumpur dan kenaikan jumlah cabutan judi kepada 22 kali, di mana Walaun, di mana PAS, di mana Perikatan Nasional. Paling dahsyat apabila telah terkantoi bahawa program Thai Hot Guy ini sah telah mula dipromosikan sejak September 2021 ketika PAS dan Perikatan Nasional menjadi kerajaan. Rakyat bukan bodoh dan tolonglah berhenti berebut menjuarai isu tetapi tidak berbuat apa-apa. Beberapa hari lalu, Dewan Ulama PAS Pusat mengecam penganjuran program Thai Hot Guy pada 30 Mac depan yang dilihat boleh mencemarkan imej negara di mata umat Islam seluruh dunia. Ketuanya Datuk Ahmad Yahya berkata penganjuran program sedemikian tidak sepatutnya dianjurkan di negara ini, malah ia mencemarkan keberkatan bulan mulia yang bakal disambut umat Islam pada Khamis. Menurutnya, kehadiran kumpulan terbabit disifatkan menjijikkan, tidak senonoh serta mendorong ke arah mempromosi ideologi dan perlakuan songsang LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender dalam negara ini. Saya mengecam sepenuhnya penganjuran program Grand Opening Privacy Club Tun Razak dengan Thai Hot Guy disenarai sebagai jemputan dalam program tersebut. Kumpulan Thai Hot Guy yang menampilkan lelaki berpakaian wanita itu bertentangan dengan agama dan budaya ketimuran yang diamalkan di Malaysia. Ia juga bertentangan dengan Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997. Katanya di Facebook pada Selasa sambil menyifat keadaan itu bertentangan dengan prinsip madani. Beliau menegaskan program itu juga seolah-olah mempromosikan selain menjadi tarikan golongan gay untuk berkembang di negara ini sekaligus menyumbang kepada implikasi terhadap perkembangan penyakit HIV. Menurut Ahmad, laporan Malaysian Strategic Plan for Ending AIDS menjelaskan golongan Men Sex with Mens atau MSM atau bahasa mudahnya gay merupakan penyumbang utama kepada penyakit HIV ketika ini. Justru beliau menyarankan kepada pihak berwajib mengambil beberapa langkah termasuk menyekat penganjuran program tersebut bagi menghalang kehadiran kumpulan songsang dari Thailand yang tidak memberi manfaat kepada negara. Langkah yang tegas wajar dikuat kuasa bagi mengelakkan daripada golongan sebegini terus berkembang dalam negara. Ketiga adalah menyediakan pelan tindakan bagi memperuntukkan undang-undang atau dasar yang tegas terhadap kumpulan mempromosi ideologi serta perlakuan LGBT bertentangan dengan agama, budaya dan fitrah seorang manusia, ujarnya. Pada Isnin, sebuah akaun Facebook yang bernama KL Now membuat naik hantaran mengenai program Thai Hot Guy yang difahamkan merupakan sebuah acara pertunjukan lelaki macho di sebuah bar di Kuala Lumpur pada 30 Mac ini. Tidak dinafikan, kenyataan sedemikian sangat bagus untuk menyuarakan hak sebagai rakyat yang tidak mahu melihat maksiat serta keruntuhan akhlak berleluasa di negara ini. Namun sayang sekali, pembangkang dilihat lebih gairah mengambil kesempatan di media sosial untuk memutar belik berita kononnya penganjur program ini menjadi berani disebabkan Kerajaan Malaysia Madani tidak telus mengharamkan benda tidak berbora itu berlaku di Malaysia. Maka bertungkus lumuslah para TikToker dan cyber trooper upahan Perikatan Nasional PN memulakan kerja mereka cerita dan menyebarkannya semaksimal mungkin. Muhammad Syafiq Abdul Halim, pegawai penyelidik Datuk Wan Saiful Wan Jan, mantan Ketua Penerangan Bersatu yang dikutip Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, kini menggelabah itik bila isu Thai Hot Guy yang dimanipulasi mereka telah dibatalkan. Jelas sekali strategi PN untuk mencemarkan nama baik Kerajaan Perpaduan dan Malaysia Madani gagal. Apa tidaknya, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dengan jelas menyebut program Thai Hot Guy tidak wajar diteruskan.
dibatalkan. Menteri Pembangunan dan Kerajaan Tempatan Ngah Meng juga bernada sama. Program tidak mendapat permit hiburan, malah lesen restoran telah ditamatkan sejak 2021. Menteri Agama Datuk Seri Dr. Muhammad Naim Mukhtar juga menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan tegas terhadap budaya kuning yang cuba dibawa ke Malaysia. Manakala Setiausaha Politik Perdana Menteri Encik Azman Abidin juga telah membuat kenyataan media bahawa DBKL akan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran undang-undang. Dan yang paling mengecewakan para walaun adalah apabila pihak penganjur program yang dilaknat itu membuat pengumuman membatalkan program berkenaan. Kini Perikatan Nasional sudah tiada modal. Kelihatan menggelabah tak tentu hala, berputih mata dan kempunan menjaja fitnah. Tapi seperti biasa, mereka akan mengatur mesyuarat dengan segera bagi mencipta konten fitnah yang baharu sempena awal Ramadan demi pahala yang berganda. Rasanya Edullah Syafiq Halim menjaga Datuk Wan Saiful Jan yang kini sedang dalam proses pendakwaan SPRM membabitkan dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah 6.9 juta ringgit membabitkan projek Jana Wibawa. Jangan sesekali cuba menutup bangkai gajah dengan jiru. Angin tak dapat ditangkap, asap tak dapat digenggam. Selamat maju jaya, boh. Nampaknya perang membabitkan dua bekas Perdana Menteri di media sosial berterusan. Terkini Datuk Seri Najib Tun Razak yang merupakan bekas Perdana Menteri meminta Tun Dr. Mahathir Mohamad berhenti daripada terus menggunakan sentimen Melayu sebagai tunggangan. Najib menerusi hantaran di Facebook berkata sudah tiba masanya untuk Mahathir berhenti menggunakan orang Melayu untuk meneruskan agenda politik. Bila tiada kuasa, Melayu dipinggir, Melayu ditindas, jom buat proklamasi. Bila ada kuasa, Melayu malas, Melayu mudah lupa, Melayu tak pandai berpolitik, Melayu perlu ikat perut. Jangan iri hati orang kaya, termasuk kroni-kroni bukan Melayu. Anak-anak saya contoh Melayu pandai berniaga. Cukuplah, cukup. Jangan tunggang nama orang Melayu lagi, kata Najib melalui muat naik semalam. Melalui satu lagi muat naik di akaun Facebook sama, Najib menyindir kenyataan yang dibuat Tun Mahathir yang mengatakan ops lalang yang berlaku ketika dirinya menjadi Perdana Menteri bukan atas arahan beliau. Tragedi memali, dia salahkan Tun Musa Hitam. Pemecatan bekas Tuan yang dipertua Mahkamah Persekutuan Tun Saleh Abbas, dia salahkan bekas Peguam Negara Tan Sri Abu Talib dan Yang di-Pertuan Agong. Hari ini, tangkapan besar-besaran ISA Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 bahawa ops lalang dia salahkan pula Tun Hanif Omar. Semua bukan salah Mahathir, rupanya dia cuma tiang kayu sahaja sepanjang 22 tahun menjadi Perdana Menteri keempat, katanya. Terdahulu Tun Mahathir ketika mengulas mengenai ops lalang berkata, sebagai Perdana Menteri ketika itu beliau perlu mendengar pandangan polis kerana mereka bertanggungjawab atas keselamatan negara. Pandangan dan nasihat polis tidak boleh ditolak begitu sahaja. Malah perkara itu sudah dijelaskan oleh Ketua Polis Negara ketika itu Tun Muhammad Hanif Omar berhubung keputusan yang dibuat polis. Muat naik terbaru Najib itu menyusul selepas beliau menyindir Mahathir yang menuduh Anwar sebagai diktator kerana menghalang kebebasan bersuara dan mengambil tindakan untuk menyekat parti pembangkang. Najib berkata adalah pelik apabila seorang diktator memanggil orang lain dengan gelaran diktator. Kiriman Facebook dipercayai dikendalikan pentadbir akaun Najib itu turut menyenaraikan apa yang dilakukan kerajaan pimpinan Mahathir selepas pilihan raya umum ke-14 PRU14 terutama terhadap Najib dan keluarganya. Maklumat ada di hujung jari anda. Seperti yang disiarkan Malaysia Kini semalam, Tun Dr. Mahathir berkata pemimpin kerajaanlah yang sepatutnya ditangkap kerana menghasut. Katanya jika kerajaan gagal mencari jalan menyelesaikan masalah yang dihadapi orang Melayu, bolehlah dianggap pihak berkuasa sedang mempromosikan kemiskinan di kalangan masyarakat tersebut. Sikap memihak untuk menekan orang Melayu, tambah bekas ahli Parlimen Kubang Pasu dan Langkawi itu merupakan manifestasi rasisme kerajaan. Sifat tersebut katanya bersifat menghasut dan bercanggah dengan perlembagaan negara. Oleh itu, pemimpin kerajaanlah yang patut ditangkap kerana menghasut, katanya di media sosial hari ini. Antara itu juga jelas menjadi reaksi Tun Mahathir terhadap Duta Malaysia ke Amerika Syarikat yang juga bekas ahli Parlimen Padang Rengas, Datuk Nazri Aziz yang mahu ahli politik berusia 97 tahun terbabit diambil tindakan mengikut akta hasutan semalam. Kata Nazri, apa yang dilakukan Tun Mahathir sekarang jelas bahawa menghasut rakyat supaya membenci kerajaan. Kerajaan tidak perlu takut untuk mengambil tindakan terhadap
Mahathir walaupun dia bekas Perdana Menteri. Semasa zaman Mahathir sebagai Perdana Menteri, sesiapa yang mengadakan perhimpunan mengkritik kerajaan dianggap menentang pentadbiran dan dihukum di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA, katanya. Menurut Mahathir, kerajaan sekarang bersalah kerana membatalkan beberapa tempahan lokasi program Himpunan Proklamasi Orang Melayu bagi melancarkan pengisytiharan mengenai isu yang dihadapi orang Melayu. Isnin lalu, Malaysia kini mendedahkan bagaimana bekas Perdana Menteri itu telah mengambil amaran Anwar tentang tiada tolak ansur terhadap mereka yang menyalakan api perkauman dan agama di luar konteks. Mahathir juga menjawab pembangkang yang menuding jari kepadanya kerana tindakan ops lalang yang menyaksikan lebih 100 ahli politik, aktivis dan lain-lain ditahan tanpa bicara pada tahun 1987. Walaupun alasan rasmi langkah itu adalah untuk mengelakkan ketegangan kaum daripada meningkat, pengkritik Mahathir mendakwa beliau menggunakan Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA yang zalim untuk menyekat perbezaan pendapat. Parti dalam Pakatan Harapan selalu menyalahkan saya atas ops lalang, tetapi apabila ia mencapai objektif mereka dengan senang hati pula menerima saya sebagai rakan sekerja dan juga sebagai calon untuk menjadi Perdana Menteri mereka, kata Mahathir di media sosial. Kononnya dalam usaha untuk mempamerkan kepimpinannya yang dikatakan bertolak ansur, Mahathir mengimbau bagaimana dia memecat Anwar sebagai timbalan Perdana Menteri pada tahun 1998, namun tidak menghalang demonstrasi diadakan. Semasa saya menjadi Perdana Menteri keempat, Anwar mengadakan demonstrasi mingguan. Saya tidak menghalangnya, kata bekas ahli Parlimen Kubang Pasir itu. Bagaimanapun, Anwar yang memberi arahan agar diadakan perhimpunan pada 2 September 1998 ditahan mengikut ISA 18 hari kemudian. Anwar kemudian dihadapkan ke mahkamah kerana mengalami masalah mata lebam. Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI kemudian mendapati Ketua Polis Negara ketika itu, Tan Sri Rahim Noor, menyerang Anwar semasa dalam tahanan. Bercakap mengenai insiden itu selepas Mahathir dan Anwar kembali menjalin kerjasama jangka pendek pada tahun 2018, bekas Perdana Menteri itu berkata dia marah apabila dimaklumkan mengenai perkara terbabit. Bagaimanapun, pada 1998, Mahathir telah menyatakan bahawa kecederaan mata Anwar itu boleh dilakukan sendiri. Berhentilah menegakkan benang yang basah. Sejarah dicatat dan dikenang, sejarah tidak mungkin dapat menipu. Sebaliknya, sejarah akan sentiasa membuktikan, manakala rakyat akan sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof, terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat menunaikan ibadah puasa.